Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, rukun solat. Termasuk pula rukun solat. Yang pertama berniat, yang kedua berdiri atau qiyam bagi yang puasa, yang ketiga takbiratul ihram, baca Allahu Akbar, yang keempat membaca surah Fatihah, yang kelima rukuk dengan tamakninah, yang keenam i'tidal dengan tamakninah, yang ketujuh sujud dengan tamakninah, yang ke-8 duduk antara dua sujud dengan tamakninah, yang ke-9 duduk tasyahud akhir dengan tamakninah, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca selawat Nabi pada tasyahud akhir, yang ke-12 membaca salam yang pertama, yang ke-13 berturut-turut. Dia tak terang, dia bilang sajalah 1 sampai 13. Sebab belakang lagi dia ada terang cara takbir, cara baca Fatihah, cara rukuk sujud. Ni dia bilang dulu lah. Setengah kitab dia bilang 12 dia rukun sembahyang. Setengah kitab. Jadi kalau bilang 12 betul kok. Dia tak bilang tertib tu. Pasal dia kira memang tertib lah. Memang rokok dulu baru sujud. Sujud dulu baru duduk antara dua sujud. Jadi tak bilang tertib. Jadi 12. Setengah kitab dia bilang 14 rukun sembahyang. Mazhab Syafi'i lah. Tak tulis dia. Jasa peling lah. Pak bilang 14 ni pasal dia kata rukun yang tambah tu tamakninah di dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Jadi rukun. Ada kitab dia bilang 17. Kalau jumpa rukun sembahyang itu 17 perkara. Tu tak? Pasal dia bilang tamakninah dalam rukuk satu rukun, tamakninah di dalam i'tidal satu rukun. Jadi 4 tu tambah siapa 13, 17. Hak tulis belaka. Zaman Nabi SAW tak sebut rukun sembahyang dalam hadis-hadis. Dia tak sebut rukun sembahyang, syarat sah sembahyang. Ulama ni dia nampak. Dia pandai. Jadi dia buat rukun sembahyang. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi ajar seorang laki-laki satu rupa kaifiat sembahyang yang tidak perlu mengerjakan yang sunat. Maknanya sekurang-kurang sembahyang. Jadi sekurang-kurang sembahyang ni dengan rukun ni. Jadi ulama tengok dalam hadis sekurang-kurang sembahyang hak Nabi ajar, rupanya hak ni tak boleh tinggal. Jadi tak boleh tinggal ni jadi rukun. Sebab pada laki-laki tu Nabi dah ajar benda-benda tak sunat. Jadi lebih pada itu adalah sunat. Rukun di sisi ulama fiqh ma yatawaqqafu alaihi syai' wa kana juz'an minhu, perkara atau benda yang terhentilah sah atas dia dan dia adalah juzuk daripada perkara itu. Maksudnya rukun ni dia terhenti atas kena ada dia. Nak resah tu terhenti atas kena ada rukun. Maksud terhenti ni kena ada benda tu baru sah satu benda. Tak ada dia tak sah. Macam rukun haji, tak ada rukun haji tak sah haji. Kita juga dengan semayang. Rukun-rukun ni benda yang kalau tak ada dia tak sah semayang. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', perkara atau benda atau perbuatan atau bacaan atau amalan yang terhenti atas dia nak mengesahkan satu benda. Itu panggil rukun. Wa kana juz'an minhu, dan dia itu adalah satu juzuk daripada ibadat itu sendiri. Itu dia lain pada syarat. Syarat ni ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa juz'an minhu. Dia beza situ.
Syarat ni benda yang kalau tak ada sah agak semayang. Tapi dia bukan duduk dalam semayang. Dia luar daripada semayang. Menutup aurat, mengajak kiblat, suci daripada hadas. Bukan kerjaan semayang. Itu syarat. Jadi syarat atau rukun, apa yang telah dikhilafkan ulama. Ada ulama kata syarat, ada ulama kata rukun. Benda yang sama, benda yang mesti buat. Sebab tu dalam masalah niat, umpama ni, kalau kita buka dalam kitab fiqh Muqarrarah, kitab fiqh 4 mazhab, mereka sepakat atas wajib berniat. Cuma 2 mazhab mengatakan niat adalah rukun sembahyang, dan 2 lagi mazhab mengatakan niat adalah syarat sah sembahyang. Sebab apa jadi khilaf? Sebab dalam hadis Nabi tak kata syarat atau rukun. Nabi hanya kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sah satu amalan itu dengan niat, dan dapat oleh seseorang apa yang telah ditentukan dalam niatnya. Nabi tak kata rukun ke syarat. Sebab tu berlaku khilaf. Jadi bila tidak jelas, ulama berijtihad nak menentukan rukun ataupun syarat. Sama ada rukun ataupun syarat, mesti kena buat belaka. Nah, itu beza. Jadi nama ni tak sebelah dah. Nama yang masalah yang lebih penting, kita buat apa yang Rasulullah suruh. Ulama ni nak memudahkan kita. Ini dipanggil rukun, ni panggil sunat ab'ad. Supaya mudah kita belajar dan mudah kita nak beramal. Jadi cara nak buat tu depan sikit lah. Cara-cara sembahyang ni dia bilang secara ijmal tu 13 rukun, dia tak hurai pun. Belakang lagi dia hurai. Iaitu pada muka surat 59. Macam mana nak niat, macam mana nak takbir, akan datang. Baik, yang membatalkan solat apabila salah satu rukun dan syarat tidak dikerjakan atau ditinggalkan dengan sengaja, maka batallah solatnya, tidak sah. Yang antara yang membatalkan solat adalah sebagai berikut: berhadas, bercakap, terbuka aurat, bergerak berturut-turut, makan minum, terkena najis, membelakangkan kiblat, tertawa, menambah rukun, mendahului imam, berubah niat, melangkah, memukul keras, murtad wal iyadzabillah. Jadi tiap-tiap yang kita amalkan dia boleh batal. Sama ada amalan itu fardu atau sunat. Amalan sunat boleh batal. Sembahyang sunat kita ketuk batal. Bukan kata amalan fardu. Jadi bila kita ni mukallaf yang telah akil balik. Apa makna mukallaf? Mukallafun, kallafa yukallifu taklif bahwa mukallif wa zaka mukallaf. Maknanya orang yang telah diberatkan di atas bahunya memikul keparduan atau perintah-perintah agama. Itu makna mukallaf. Bab mukallaf maknanya orang yang telah diberatkan. Berat benda. Berat apa? Yang ni kita tanggung perintah agama. Kalau tak mukallaf, tak tanggung perintah agama. Jadi bila tanggung perintah agama, di antara benda yang wajib kita kena buat sebagai satu tanggungjawab yang merupakan arahan daripada Allah, solat. Wajib solat. Bila wajib solat, maka wajib pula belajar bab solat. Dia gitu. Kalau kita tak belajar bab solat, akan jadi tak molek atau tak sempurna solat tu, maka belajar tu jadi wajib. Tapi kalau kita tak payah belajar pun jadi molek gak solat kita, tak wajib belajar. Ini kaedah begitu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tu kaedah. Ingatlah. Apa jua perkara yang tidak sempurna suatu kewajipan melainkan kena ada dia, maka dia itu jadi wajib. Di antara kewajipan sembahyang, tidak sempurnalah sembahyang melainkan dengan belajar, maka belajar menjadi wajib. Jadi siapa yang tak payah belajar pun, tak payah dengar, tak payah hadir kuliah, dia memang pandai sembahyang. Betul belaka? Tak wajib yang belajar bab sembahyang. Tapi masalahnya belajar pun tak betul. Tak kata tak belajar. Tak lari terus dekat dengan rumah orang mengajar. Kalau ustaz kata dia satu ya pahala. Tak dah masuk dia 2, tak lari juga. Padahal wajar 5 dia. 5 dia ada masjid 6 dia.
Honda Jazz 7 gear. Tak boleh mari tak surah. Segear yang masuk. Tak mari juga. Tongongnya. Kerak tongong itu. Ambil katakan fardhah ala kulli muslimi wa muslimati. Benda maknanya fardu fal fardu ma fi fi'lihi sawabu kaza ada tarikhihi iqabu. Fardu ni belajar agama ni siapa yang buat mari dengar dia terlepas daripada azab boleh pahala. Siapa yang ada ramai ajar lah kapur ni dak abad agama dia tak mari dengar maka dia akan diazab dalam api neraka. Nah, tolong. Jadi bila kita tak sempurna lah bab semayang kita, melainkan kena mari belajar, maka mari belajar ni menjadi wajib. Itu usul fiqh dia panggil. Mari belajar tu tak sempurna, melainkan kena beli motosikal. Beli motosikal menjadi wajib. Beli motosikal tak sempurna, tak boleh nak mari juga, melainkan kena beli helmet. Beli helmet jadi wajib. Dia berat sama. Ada dah motor dengan helmet tapi tak ada minyak pula, beli minyak jadi wajib. Ada dah minyak dalam taki tapi kena start. Kalau tak start tak boleh. Start jadi wajib. Dah kan kaedah gitu kan. Nak suruh faham. Kira tu itu. Tu. Jadi start motor wajib, peras minyak wajib mana? Nak pergi belajar benda yang wajib. Kalau buat gitu, dia start saja duduk tengah jalan. Mana tu? Kita dengar. Tak ada tak peras minyak. Tak jalan. Faham? Faham tak apa tu? Cari contoh mudah kita mengaji sufik itu. Dia boleh buat contoh, tak buat contoh gitu. Payahlah sikit. Ini nak jadi nampak mudah. Jadi tiap-tiap benda yang bila kita buat, dia boleh batal. Bahkan Islam boleh batal. Islam. Buat perkara yang membatalkan Islam, batal. Akidah boleh batal, iman boleh batal. Semua benda boleh batal. Puasa boleh batal. Jadi belajar perkara yang membatalkan sembahyang jadi wajib. Sebab dengan belajar perkara yang membatalkan sembahyang jadi sempurna sembahyang kita. Kalau tidak tak tahu ke batal. Banyak tak batal. Cuma gitu. Dah tak batal dia. Pukiam. Jadi bila kita belajar mudah. Bukan kita nak membatalkan sembahyang kita. Jadi kita tahu batal sembahyang dia. Kena buat semula. Itu tujuan dia. Yang pertama berhadas. Allah kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salati ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda atau kama qala. Allah Taala tidak akan menerima sembahyang seorang kamu saja, rasa banyak, bila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia mengambil wudu. Maknanya kalau berhadas ni batal sembahyang kalau tengah sembahyang. Sebab apa batal sembahyang? Sebab batal wudu. Jadi nak sembahyang dia kena ada wudu. Dah kalau batal wudu, batal sembahyang. Tapi tidak mesti batal wudu tu batal sembahyang. Ada tak? Wudu batal, sembahyang tak batal. Ada tak? Ada. Orang yang tak sembahyang nak batal agaknya. Sembahyang apa? Kok apa? Sepak anjing. Lepas tu? Tak ada. Apa pula batal? Batal kot ni. Dia batal ni kita tengah raya anjing kejar kita. Tu baru batal. Kita lekat najis yang tidak dimaaf. Kalau tak lekat najis yang dimaaf, tak batal. Macam memukul ular di dalam semayang. Nabi pukul ular, pukul kala. Tak batal semayang, tak batal. Cuma mazhab Syafi'i kata jangan lebih pada 3 kali turut-turut. Jangan buat lepuk itu. Kalau bikin lipan tengah semayang. Kayak gitu pegang bak berturut-turut. Anjing langgar.
Dah? Tak asal. Tak asal. Kita pun tak asal kok kita. Baik berhadas. Jadi bila kita sembahyang, bila berhadas batas sembahyang. Tiap-tiap mereka yang sembahyang bila berhadas batas sembahyang. Tapi tidaklah tiap-tiap yang berhadas itu batas sembahyang. Kerana ada kala orang yang berhadas itu tidak sembahyang, maka tak batal sembahyangnya. Dan ada kalanya orang yang sembahyang itu tidak batal dengan sebab berhadasnya. Ada tak? Dengan syarat dia berhadas daripada awal. Yang nak jadi batal ni selepas daripada takbiratul ihram. Bila kita masuk dalam sembahyang, huruf ra akbar, Allahu akbar. Faham tak? Lepas tu kalau orang yang sembahyang hormat waktu, dia tak ada air sembahyang daripada awal tak? Hormat waktu. Memang tak ada air sembahyang pada awal. Dah batal sembahyang ni. Dah batal. Itu elak dia. Faham? Dia yang batal ni sebelum takbir kita ada air sembahyang. Lepas takbir tak ada air sembahyang, baru batal. Dah kalau orang sembahyang hormat waktu, belum takbir ada air sembahyang. Tak ada hormat waktu, kereta jeng dalam kereta. Nak turun tak boleh dah. Nak ambil wuduk tak ada tengah jawatan. Nak tunggu sampai di rumah habis waktu maghrib. Sembahyang dalam kereta tak ada wuduk, berhadas. Daripada awal takbir berhadas ada. Dah batal tak? Tu berhadas tak batal. Kasih pining sikit. Faham lah tu. Jadi kalau sebelum daripada sembahyang kita berhadas, kita sengaja bukan dalam keadaan darurah, hukumnya berdosa besar. Kita pergi takbir juga, malah ambil wuduk, tahu dah ketuk tadi, dah hujan-hujan, wuduk tanah ni untuk pelaga apa semua pula. Dah sejuk, dia takbir sekali tak sok-sok-sok. Dia main gitu, setan kata. Setan tu bukan ammah bawah. Kita pun baik-baik bawah. Tak apa. Ikut setan. Malah punya pasal. Itu berhadas. Hadas kecil, hadas besar. Berhadas tu batal dah. Belum tentu berhadas besar ni. Dia dalam kitab fiqh, dalam bab sembahyang, dalam bab fiqh ni, bila sebut berhadas, maksudnya hadas kecil. Nampak? Hadas besar dia kena tulis. Berhadas besar. Dia kena sambung itu. Sebab hadas mungkin hadas besar, mungkin hadas kecil lah. Dia ada dua. Hadasun asghar, hadasun akbar. Dua hadas tak? Hadas kecil, tak ada wuduk. Hadas besar, junub. Tapi kalau dia berhadas saja, maksudnya hadas kecil. Ni ringkasan dipanggil gitu. Macam kata syaikhong juga. Nampak? Berkata syaikhong. Syaikhong ni dua orang syekh besar. Tengok kitab dia, syaikhong. Kitab hadis, Bukhari Muslim maksud. Kitab dia membaca ni, dua orang syaikhong ni. Kitab fiqh. Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Nampak? Dia ada kaedah dia. Jadi kalau dalam kitab fiqh, bab sembahyang dia kata berhadas, tak tulis hadas kecil tak besar. Makna hadas kecil. Dah hadas besar, lebih lagi batal. Siapa yang sedar dia telah berhadas di dalam sembahyang, wajib berhentilah macam kita terang dalam minggu lepas. Kita teruskan sedikit lagi berdosa. Siapa yang berhadas dia sembahyang tapi tidak sedar dia berhadas, dia ingat ke tidak berhadas, maka tidak berdosa, tetapi sembahyangnya tidak sah, walau bagaimanapun ada pahala, dan tidak diazab di akhirat nanti. Dia tak ingat sungguh dia sembahyang dalam keadaan berhadas, dia ingat tak ketuk lagi. Lepas garis tu dia turun store, pergi balai raya, jumpa dia kekek. Dia orang ada mari. Jadi tak balik kota-kota, balik orang bagi surah pula, sembahyang isteri duduk padahal ketuk dah dia atas balai raya. Kejut sangat ulis kata, ya ingat dua tu. Ketuk dah lokmu ketuk. Dah ingat sekarang takbir juga sembahyang isteri. Bukan sengaja, tak berdosa. Ada pahala? Ada pahala. Sembahyang sah ke tak? Tak sah. Pasal apa? Tak ada syarat. Syarat dia kena ada air sembahyang. Itu kaedah dia. Faham?
Yang kedua, bercakap-cakap. Jadi kalau kita berasa macam geketuk, dah salah yang biar petuh kain ke baru tubik. Sebab Nabi SAW telah pesan pada seorang sahabat yang was-was. Sahabat ni berasa macam ketuk kakak tubik, padahal tak ketuk. Nak berdaya syaitan, nak suruh kita lelah. Nabi kata rasa tubik tak kali ni dengar lepung bunyi pula atau bau baru mu tubik. Kalau berasa macam ketuk dah salah yang. Ingat ni jadi lelah kita. Ketuk dah tubik pula. Dah nyanda biar kalau. Tak 16 kali yang masuk. Syaitan pun sagak. Bodoh. Ada apa lah? Gitu juga dengan was-was lain. Dalam tasbih, dalam apa. Kalau mari makna yakin lain. Kita salah juga. Kita yakin. Kita takbir memang kita yakin salah. Terang-terang salah. Allahu Akbar maya garik tapi diniat maya raya. Ni aku faham maya raya. Tu lain. Tapi kalau hak sama-sama yang mari macam ada apa kena kosak tak ada tak yang salah yang tu. Kita ubah sudah. Masa takbir aku semayang fardu maghrib. Pegang situ. Aku semayang fardu isyak. Makmum kata dalam Fatihah tak apa lagi. Ingat Allahu Akbar. Aku semayang fardu maghrib. Syaitan kata tak kena ta'aruk tu. Tahu dah mu bodoh mu nak lebar aku. Tak apa Gitu juga berasa nak kecing. Kalau nitik neleh peha baru tubik daripada semayang. Kalau berasa gori-gori tak kecing mana lagi. Dia baru jalan dalam ni, dalam terowong ni. Air kecing jalan ngek ada kadang dia gostam balik ni. Tapi Nabi ajar kaedah dia supaya tak ada gangguan istibrak. Semayang kecing biar habis. Kecing tu biar habis dulu. Tidak lagi berasa macam kecing sikit. Kecing biar habis. Kadang berasa nak kecing dah atas. Berasa nak kecing tik berasa. Bukan kecing. Berasa nak kecing dah atas. Waktu lah bila sudah kecing, biar kering dulu air kecing. Di antara cara ni tolak ke bawah orang ni. Belakang. Dia ada orang bohong. Bawah peluru. Tolak ni. Ciuk dia tubik lagi. Faham? Baki daripada paik air. Ataupun reheng. Buat gitu. Nampak? Tulang awet lagi celakak reheng aku dah. Reheng tu memang ditubik. 2-3 titik hak baki dalam PVC ni. Tak ada tu opang dia berhenti lalu. Opang dia berhenti lalu dia tak ada. Ni tak ada paik. Dia dinding gitu aja. Paik masalah ni. Paik masalah. Ikut anda. Sebab bukan makna reheng. Bukan makna kita tolak dengan tangan. Itu adalah ijtihad ulama. Yang mana sunnah istibrak. Hak tu saja. Tu sebut dalam hadis. Nampak? Kerana Nabi kata istibraklah kamu di dalam buang air tu. Jadi Nabi tak kata istibrak tu dengan pecek dengan tangan, dengan reheng, dengan duduk bangun. Kok anda reheng lah apa? Sebab reheng dia keluar air cing. Tak percaya balik ke atas reheng. Ambil dengan MP4, bahan apa? Tubik 2 titik. Ada setengah hari duduk bangun. Sebab bila kita tak buat gitu, bila kita tutup, kita basuh tangan, kita tutup dah baik Tutup dah baik tak lebih Tapi di muncul tu ada. Kalau gerak-gerak dia lebih tu dah. Bahan aku pigang tanya rokok sujung. Tu jengkrem. Jadi reheng ni mana kita katak baik. Tutup. Jadi gugup tak ada lah. Katak pula ada dah. Banyak no. Jadi siapa yang tak reheng pun berhenti dah air kecing sunat reheng. Istibrak tu. Siapa yang kena istibrak tu barulah berhenti kecing maka jadi wajib dah hukum. Macam tadi dah kaedah nak menyempurnakan kewajipan. Habis. Bercakap-cakap dengan sengaja. Cakap-cakap dengan sengaja. Bercakap ni maknanya mengeluarkan huruf. Dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab lama dia kata mengeluarkan huruf. Jadi setengah orang tak faham. Dia ingat keluar huruf baru batal. Kalau cakap tak batal.
Nah, huruf kan alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa. Itu contoh. Itu contoh. Maknanya mengeluarkan suara. Walaupun bukan huruf, bukan harap. Batallah semayang. Nah, tengah semayang, manok dia panggil ayah. Tu jawablah. Batal semayang. Walaupun tu bukan harap. Kau nak dia kira bunyi. Bunyi suara. Kalau tak sengaja, sedikit tak batal je, mak. Tak sengaja. Tengah semayang, anak ditanya anak, kuci motor kat mana ayah? Ayah kata, atas TV. Tak. Dalam hati aku semayang. Tak batal. Pasal apa? Tak ingat. Ingat atas TV. Setengah ulama' fiqh kata 6 patah perkataan dan ke bawah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bukan kita kata tu. Ulama' kata dia ambil daripada hadis tadi lah, hadis Nabi cakap dengan Zulhijjah tak tangan panjang. Dah batal lima, tak sengaja. Pendek tapi sedikit lah, 5-6 patah sahaja. Dah. Allah bini dia tengah semayang, laki dia tanya dah, ikan goreng kat mana ni nak makan nasi? Bini dia kata dalam robot kan, tengah tayak akhir. Tak batal. Pasal apa? Tengah robot kan 3. Tapi kalau panjang batal. Panjang sangat lebih pada nak makan ni ikan goreng ni. Muazzin tengah semayang dalam robot kena kabur sama tua bocor ni. Tu panjang. Tu panjang lah. Aduh dah. Itu contoh. Tak sengaja pendek tak batal. Tak panjang. Tak pun. Tak batal. Kalau sengaja sepatah pun batal. Tak. Sepatah pun batal. Bersing tak batal. Bersing. Sengaja bersing batal. Bersing kan kita buat. Dipanggil amalan iktiraf. Perkara yang kita tak boleh nak elok. Iktiraf ni benda yang kita terpaksa kena bersing. Ini nak boleh buat sengaja bersing. Wayah nak buat. Kalau sengaja bukan bersing. Jadi bila bukan bersing, cuma meniru bunyi bersing, tu orang yang batal. Kalau dia baru masuk Islam, dia cakap tak batal. Kerana pada permulaan awal Islam, sahabat-sahabat cakaplah semayang. Pada awal-awal Islam tak batal. Yang kata Nabi kata kediam tu batal cakap, kediam dah. Awal Islam masih mula-mula Mekah tak batal lagi. Pasal baru pergi Islam. Jadi tak ketat lagi hukum. Cakap sama-sama dia. Tengah semayang tanya handphone lah macam-macam macam. Batal? Tak batal. Kediam tu turun wahyu beritahu kepada manusia batal semayang. Nabi kata hadhihi salah. Nampak la yasduhu fiha syai'un min kalamin nas au kama qala. Ini semayang tiada sepatut lagi ada di dalamnya suatu pun bercakap-cakap sesama manusia. Jadi batal, pada itulah baru batal semayang. Hadis yang mula-mula tak batal semayang. Jadi sekarang ni ulama-ulama beristihad, orang yang baru masuk Islam tak tahu belajar lagi bab batal semayang. Dia hanya tu ulama suruh dia semayang. Dia masuk Islam untuk imam aja suruh semayang dulu. Suruh buat gini-gini. Tapi tak dah nak belajar. Baru 2-3 hari ni masuk Islam. Takkan dah belajar semua. Jadi dia pun semayang. Cakap. Tak atas. Walaupun panjang. 2 jam setengah. Bombay. Tak atas. Pasal apa? Baru masuk Islam. Banyak maaf orang yang baru masuk Islam. Macam cerita hak dengan ikan lah. Limat dengar tak? Dengan ikan 3 orang. Seorang Tok Imam orang pandai. Seorang tu anak murid dia. Dia dengar sama kalau dia mengajar bab ni. Seorang tu orang jahil. Tu hati kena belajar bab agama, jangan jadi jahil. Bila pergi ke laut, lepa letaklah kupang apa semua, lepa mata kain. Ngai sendiri. Lepa mata kain dalam laut apa semua, tunggulah. Tak serik satu, tambah di mogok. Maknanya kalau ikan serik tu bunyi lakang, bunyi tadi sambung lah.
Ikan memang kalau kita tengah tunggu tak jadi apa, dia kat semayang baru dia ngosek. Jadi bila tunggu dah masuk garis, semayang dulu dah makan berdiri. Tengah semayang maghrib main maaf kan. Main maaf tabuk. Tengah semayang maghrib ikan pun sambung. Melambung serik. Musim serik. Biasa tu orang ngaji, dia musimnya lagi. Jadi hak belakang tu jahil dak ngaji, dia kata ikan lambor dah. Ikan lambor dah, boleh dah. Tak ada. Hak ngaji ni bagusnya dia orang ngaji duduk sebelah dia. Dah tu cakap dah jahil. Hak ngaji kata, mana boleh cakap semayang batal. Jadi hak ngaji pun batal juga. Tu imam yang cerdik. Tu imam kata kat ngaji tu mu cakap ataga. Jadi tiga-tiga balik awal betul. Maknanya batal bayang kalau cakap lagu tu. Akak telefon batal semayang cakap. Matikan telefon dah batal. Dah ingat nak tutup telefon. Dia tak cakap. Yang batal cakap. Tengah maknanya tengah tayak awal, tayak akhir. Dah projek besar ni. Tunggu orang telefon. Akan alo. Aku tayak akhir dah ni. Itu batal semayang. Allah tebang. Jadi jawab telefon kalau orang tengah semayang. Malaikat seorang je di telefon kita boleh akak dak batal semayang. Siapa tahu? Ni. Nabi Muhammad SAW. Faham? Kalau takdir kata ada lagi ni, dah wafat lagi, kita tengah semayang, Nabi telefon. Wajib kena jawab. Faham? Sebab dalam kitab tafsir sepakat mengatakan bila para Nabi, para Rasul panggil kita tengah semayang, wajib kena jawab. Jadi kalau telefon wajib jawab juga. Nampak? Itu kaedah ni. Kerana seorang laki-laki semayang, Nabi panggil. Dia buat dok. Lepas semayang baru pergi. Dia kata buat apa saat dia tak jawab? Saya tengah semayang Rasulullah. Nabi kata nak dengar firman Allah. Bila Allah dan Rasul panggil, kenalah jawab segera. Tak, mana tengah semayang pun kena jawab. Tak baca semayang. Itu Rasulullah. Habis kita bab cakap. Tak sengaja tak baca semayang. Yang ketiga, terbuka aurat. Aurat laki-laki kabodah. Ma baina surrati wa rukbati. Antara pusat sampai ke lutut. Aurat perempuan semua tubuh badannya aurat sampai ke tapak kaki, melainkan muka dan dua ni tapak tangan ni, depan dan belakang. Zahir dan batin. Ni batin ni zahir. Ada batas sini. Jadi kalau terbuka lain pada tu batas semayang. Bila batal kalau kita tidak tutup dengan segera. Kalau terbuka kita tutup dengan segera, batal, tak batal lagi semayang. Tapi kalau terbuka daripada awal tutup di tengah semayang, batal semayang. Contoh aurat terbuka daripada awal. Peha kita nak kain pelekat ni, cari pada awal dah, lubang siki nampak peha. Bila kita sedar masa tayak awal. Tayak awal baru nampak, lubang nampak peha dah. Baru tutup, dah sah dah. Pasal daripada awal keadaan dah sah dah semayang. Nampak lagi? Dan kata tutup dengan segera, dia baru terbuka. Kita duduk bangun duduk sujud yang sujud yang kedua kita bangun, berak bunyi pecah pada lutut. Nampak satu lubang. Kita pun tutup dengan tangan itu. Tak nampak pada lutut. Dimaaf lagi. Dah tadi berlubang pada awal nak sah ke mana? Akad takbir tu dah sah dah. Ni mula-mula molek. Masa duduk tu tayak awal perak pecah nampak lutut, kita pun tutup lutut gitu. Tak apa. Walaupun aurat besar nampak. Aurat besar ni maknanya aurat nebeng lah, aurat besar. Aurat besar. Ulama buat contoh dalam kitab fiqh ditiup oleh angin. Semayang tepi situ ataupun bahagian luar surat. Mari palangi musim-musim angin ni, ni selok kain. Hak lambang gajah duduk bawah tu naik atas rabung. Tak. Luar dalam tak bakar. Dia pun puak tutup lalu. Tutup dengan segera, tak batas semayang. Walaupun puing dah ni. Dengan syarat segera. Tapi kalau puak naik itu dia kata biar habis tihar tu. Itu tak boleh. Itu ulama sebut dalam kitab fiqh. Setengah pula ulama fiqh buat contoh. Dan jikalau diangkat oleh binatang, umpama kera. Itu dalam kitab fiqh.
Tengah sujud, mari kera selok kain. Puing. Tok Imam. Yang akak itu kera. Tok Imam apa tutup? Tak batas semayang. Yang berlaku khilaf, orang. Orang akak batas semayang. Pasal orang jarang buat benda lagu tu. Kera tak pelik. Tapi kalau bersilih berganti tutup dan buka, batal juga semayang. Walaupun angin. Angin akak dia pun tutup. Akak tutup. Duk main gitu. Kak tutup. Kak tutup, tak jadi semayang lah. Gitu. Ataupun loroh kain. Dia bangun dulu pada orang. Dia jenis bangun awal pada orang. Jenis ni bangun awal pada orang. Tok Imam baru nak habis tahiyat dia awal dia. Jangan naik dah dia. Bahasa kata dia Tok Imam. Yang sebenarnya nak jadi Tok Imam dulu tapi tak boleh. Perah. Tu yang dari laju pada Tok Imam. Jadi bila duduk tahiyat awal, orang duduk atas kain dia. Orang kali kiri lek kanan duduk atas kain dia. Dia kilah tadi pula belang sembang. Kilah lebih kurang gitu. Jadi bila naik bangun pada awal, dari awal pada orang. Tok Imam baru nak unjuk tu dia bangun dah. Maka bila dia bangun, orang duduk atas kain dia, dia je kiam, kain tak kiam lagi. Kain duduk tahiyat awal lagi. Jadi puing, dia pun duduk akak selalu kilah. Tak batal di semayang pasal cepat. Syaratnya wasyurita fihi al-fawru, disyaratkan pada mengangkat kain itu fawru segera. Kena angkat segera. Walaupun nampak biar sini ambil taker dua, ambil kain kilah. Dalam mazhab Syafi'i jangan kilah 3 kali turut-turut anggota berat. Mazhab lain tak apa. Mazhab lain kalau kerjaan semayang tak batal. Habis bab aurat. Aurat ni daripada atas dan daripada tepi keliling. Daripada bawah tak kira. Daripada atas dia pakai baju. Dalam jubah dia tak pakai kain. Maknanya jubah saja, tapi tak kacing kat dada. Orang cakap atas, nampak aku lupa baju dia, nampak aurat dia. Batal semayang. Dalil Nabi suruh seorang sahabat kacing tekuk bajunya yang tak ada butang dengan duri. Padahal butang tak ada. Maaf sekali lah, butang tak ada. Nabi kata cocok dengan duri sekalipun, menunjukkan tak boleh buka sini. Lepas tu lama kata kena tutup sini. Walaupun duri, ambil duri cocok. Tak boleh buka sini. Takut nampak aurat dalam. Dia gitu. Lepas tu keliling ni. Mana kot depan dah yang nampak aurat. Jangan berlubang kot depan, berlubang kot tepi, berlubang kot belakang. Kalau berlubang kat dak aurat apa macam kita orang lelaki berlubang atas dada, tak apa, bukan aurat. Antara pusat itu orang puang lagi berat aurat ni. Daripada bawah tak kira. Walaupun nampak aurat. Umpama dia pakai kain pelekat, tak pakai luar dalam. Ni pergi masuk bawah rumah, tengok lubang latar. Nampak Tok Imam. Ni skoteng kat bawah. Siapa suruh main skoteng itu? Tu hukumnya di maaf pada syarak. Dia kira bumi dah aurat dia. Tutup dengan bumi dah. Bergerak berturut-turut 3 kali. Jadi kalau terbuka aurat dah, kalau tak ada aurat, tak ada aurat. Kalau tak ada kain pada awal, tu tidak masuk, tu darurah. Tu dah batal. Pasal dia sebelum takbir dia tak ada dah pakaian. Dia yang kata batal ni, terbuka aurat ni, sebelum takbir dia tutup aurat. Lepas takbir terbuka baru batal. Tapi kalau belum takbir dia tak tutup dah aurat seperti semayang darurah, maka tak batal semayang walaupun dalam lepas pada takbir dalam semayang terbuka aurat. Contoh orang semayang darurah, semayang telanjang. Dia kena lagi di highway, hanya rebah dia peropok. Habisnya bahan motosikal, beg piti, baju, handphone, kasut, keluar dalam, habis licin bahan. Lanyang mongeng-mongeng gitu. Duduk situ. Dan nak semayang, cari baju tak jumpa baju dalam hutan. Daun-daun kayu tak ada apa tinggi belaka. Nak ambil tanah keras belaka. Nak ambil rupu-rupu tak ada. Semayang telanjang soft. Yang keempat, bergerak berturut-turut 3 kali. Ni kita kata dalam mazhab Syafi'i, berturut-turut 3 kali. Apa dia berturut-turut? Anggota berat. Anggota berat ni, anggota seperti tubuh badan kita. Kepala ni, kepala anggota berat. Lepas tu kalau tak imam macam kepala gini, ada gini. Tu dipertikaikan oleh ulama'. Kalau sengaja memang batal, kalau tak biar sos mayang untuk dirinya.
Nampak? Tak boleh jadi tok imam. Ni iling Maliki Yaumiddin. Tu pun sah diri dia tu kalau di luar semayang dia tak. Luar semayang tak. Dalam semayang dia jadi temiak gitu. Maaf untuk dirinya. Setengah ulama kata tak sah juga. Tapi kalau luar semayang dia iling gitu sama, tu tidak ada khilaf, memang sah. Tapi tak boleh jadi imam. Nah, dia jadi semayang gini kat baca. Nah, dia pergi kedai makan. Saya tarik je. Ni gitu memang sama-sama dah. Tu dalam semayang pun maaf. Sah juga. Nah, hak berlaku khilaf dalam semayang gerak luar boleh ada. Nah, waktu telah dua tak gerak pun paling. Tu khilaf. Setengah ulama kata tak sah semayang ni. Hak dah boleh jadi imam, mana tak jadi imam. Yang boleh jadi imam gerak sedikit. Sedikit. Sekira-kira tidak zahir pada huruf. Nampak? Bagi anggota berat siku. Siku. Nah, siku. Dia gerak siku. 1, 2, 3. Lagi pula anggota berat ni, tapak tangan. Jadi kalau dia garu gini, 3 kali turut-turut ni batal. Walaupun siku tak gerak, tapi ni 3. Yang anggota ringan kat atas ni jari sahaja. Nah, jari kat atas. Dia rasa gatal sangat. Dia kalau kita gatal sikit-sikit tak mengganggu semayang kita, tak usah garu lah. Tapi mengganggu khusyuk kita, boleh garu. Ambil tangan, tak sini garu lah. Ni anggota ringan. 3 tahun dah atas lagi. Anggota ringan. Mana anggota ringan lagi Haji Mak? Telinga gerak tengah mayang. Deg-deg-deg-deg-deg dah atas. Kelopak hidung, bibir mulut. Anggota ringan. Kelopak mata. Anggota ringan. Yang boleh bergerak lah. Kalau berayung tangan, pada kalau banyak pada huruf batas semayang. Sami Allahu liman hamidah. Tu kasarlah pada huruf. Tapi sami Allahu liman hamidah. Gerak sikit lah. Tu biasa pada huruf. Dimaaf pada syarak. Dah nak turun semayang tu dia pun betul juga takut kepik ni. Rada kepik. Dia tekan hak jenis kacing sini. Kalau dia buat tak, dia tegang nak juga. Jadi bila sujud lagi duduk senggok itu. Faham tak? Kena kola Saudi, kola tinggi tu memang sikit takut. Jadi bila nak sujud tu, dia kat gini sikit, dia pun sujud. Tu dimaaf pada syarat. Tak ada masalah. Nak menyempurnakan sembahyang. Kalau agak tu kacau lah. Bukan nak sempurna sembahyang, jadi main dah. Tengah semayang beki serbang gini pula. Kain tu cabut bor depan akak pula. Tu tujuan dia. Ni kita jubah kain pelekat tamui kepik. Kita angkat sikit masih nak sujud. Tu lain. Tangan berayung tak apa. Yang kelima, makan dan minum walaupun sedikit. Betul kat tu wallahu a'lam. Dia ada soalan. Apakah pendapat Ustaz tentang doa haikal? Saya baca fadilatnya terlalu banyak. Antaranya menjadi kebal seperti 70,000 kali nunai haji dan banyak lagi. Saya dah ingat. Saya juga baca. Kalau tak baca doa ini jadi kufur. Yang kedua, saya ada baca hadis masa mandikan mayat Nabi SAW ada suara dari syaitan supaya tidak memandikan jasad Nabi. Kemudian ada suara daripada Nabi Khidir membatalkan arahan tersebut. Betulkah hadis ini? Adakah Nabi Khidir masih hidup? Bolehkah jelaskan sedikit sebanyak pasal Nabi Khidir? Baik. Soalan yang pertama tentang doa haikal, dia kata fadilatnya terlalu banyak tapi dia baca. Antaranya boleh jadi kebal dan sebagainya. Doa haikal ni memang popular dah, memang terkenal. Ada dalam kitab Majmu' Syarih tak? Dalam kitab Majmu' Syarih setengah-setengah kitab tu disebut. Kitab Jawi. Baik. Dia kata doa haikal ni lagu mana kak? Fadilat ni banyak sangat pendapat. Pada pandangan kita ni, kita tak boleh pandangan. Kita ikut pandangan ulama'-ulama'. Ulama' mengatakan doa haikal ini boleh diamalkan dan bagus. Isi kandungannya ayat Quran. Ada surah Al-Baqarah, ada ayat kursi, ada daripada surah jin dan seumpamanya. Ada 7 haikal. Tetapi fadilatnya yang terlampau banyak itu,
tidak dapat disahkan dia, kerana dia bukan daripada hadis yang sahih. Menurut pandangan setengah ulama, ia ini adalah ditulis oleh setengah orang yang salafus salih, orang yang kasih pada beramal. Jadi dihimpunkan ayat-ayat ini dijadikan sebagai doa. Jadi nak amal tak ada salah. Cuma tentang kelebihan itu tidaklah menjadi satu kewajipan bagi kita percaya sampai begitu semua. Siapa tiap-tiap apa saja semua 70,000 kali mati syahid, 70,000 nabi, pahala 70,000 kali dihaji, banyak sangat dengan baca pendek sangat. Jadi nisbah amalan tak ada masalah molek. Cuma nisbah maknanya fadilat itu kita yakin dini adalah tiap-tiap ayat ataupun apa saja daripada Al-Quran kita amalkan sebagai zikir, memanglah dapat pahala. Yang sahihnya memang pahala yang banyak di sisi Allah. Apa yang ditulis dalam kitab-kitab ni kita tidak pasti dah. Gitu. Jadi nak amal tak ada masalah. Ada orang setengah tu dia siapa dia ambil jadikan amalan saja, sedangkan hak lain hak wajib tak buat pun. Semayang pun tidak, nombor ekor dalam kocek, amal doa haikal. Ini jadi karuk dah. Cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir Khadrun. Nama dia Khadrun. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala meriwayatkan kenapa dipanggil Khidir. Kerana dia ni warna hijau, pakai jubah hijau, serban hijau. Khidir ni makna hijau, bukan biru, hijau. Faham? Khadrun warna hijau. Dan ada satu hadis di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, tak silap karangan Imam Ibn Katsir. Tiap-tiap rumput kering yang dipijak oleh Nabi Khidir dia menjadi hijau, jadi subur semula. Maka orang panggil Nabi Khidir, Nabi hijau. Ataupun orang hijau ni. Disebut paling panjang ceritanya dalam surah Al-Kahfi, tak silap ayat ke-60 sampai ayat 80. Dia dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah guru Nabi Musa alaihissalam. Tok guru, sifu lah, ajar tentang ilmu hikmah. Kemudian Nabi Khidir wafat kedak lagi. Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan wafat dak, satu pendapat mengatakan belum lagi wafat. Hak mana saya nak pegang, tak payah jadi pegangan pun. Ini bukan bab akidah. Faham? Dua-dua pendapat ada dalil belaka. Pendapat yang mengatakan tidak mati lagi kerana tidak ada disebut, nampak, dan diketahui orang di mana dia mati. Pendapat yang mengatakan mati dah kerana ambil atas adat manusia. Nak kata seseorang tu tak mati kena ada nas. Macam Nabi Isa AS tak mati lagi, dia ada nas, baru kita kata tak mati. Hal lain itu balik kepada adat lah. Yang wajib kita percaya ceritanya disebut di dalam Quran, sebagai tauladan bagi kita. Dan dia sempat berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Soalan seterusnya, jatuh ke dak talak suami khabar kepada isteri, "Karang aku cer kau." Gana ustaz. Dia tak boleh cerai, cer, C-E-R, R tu banyak, cer gitu. Tak cerai lagi ya. Nampak? Dia kata ke isteri dia, "Karang aku cer engkau." Jatuh ke tak? Jawabnya tak jatuh lah. Sebab apa? Sebab cer. Kenapa cer? Cer boleh. Dia nak kata biar betul lah. Aku cerai akan dikau. Baru jatuh. Aku cerai pun tak jatuh lagi. Dia kata gini, aku cerai. Cerai apa bang? Aku cerai BN. Itu lain. Faham ni? Sebab engkau tu tak ada. Tu tentu sahih dah sebut tu. Aku cerai. Soreh tu. Tapi aku cerai saja jatuh ni. Jatuh lah. Mesti aku cerai akan dikau. Aku cerai isteriku. Itu baru tu. Ni ada ikau, tapi aku cer engkau. Cer apa? Tak ada apa. Tak jatuh lah. Aku akan cerai engkau. Jatuh tak Imam? Tak jatuh juga. Jatuh. Cerai ada dah.
Dikau boleh dah. Dok jatuh juga. Apa? Akad. Akad bila bukan lening. Mungkin bila-bila. Mati bila-bila. Nah, bila akad cerai tak tu. Dia nak cerai ni dia kena isbat. Fi'il madhi ataupun fi'il makna hal sekarang ini. Fi'il mudhari' makna sekarang. Sekarang aku ceraikan dikau. Tu. Jatuh. Madhi, aku telah ceraikan engkau. Tu. Aku akan cerai engkau. Ada tu. Nah. Nah. Soalan seterusnya. Masalah seorang kawan punya masalah. Setiap kali Jumaat dia tak pergi tunai Jumaat. Saya sering nasihatinya, tapi dia tak mengendahkan nasihat saya. Dia buat nganjing pula saya. Saya tak tahu nak buat apa lagi ke dia. Harap boleh bagi cara nak nasihat dia. Siang pula saya tengok dia. Insan simpati. Dia tak kawan dia nasihat, suruh buat, suruh semayang pun dia nganjing lagi. Semayang Jumaat banyak pun nganjing. Jadi bila dia nganjing, atas kita lah. Kita tak boleh nak nasihat dia, nak nasihat orang lain pun boleh juga. Ada masalah sebab bukan seorang nak nasihat kita. Nah, dah duduk nganjing kita nasihat orang lain pula. Ataupun kita terus nak menasihati dia tanda siang kepada dia. Boleh juga. Nah, lepas tu mana? Orang yang nasihat orang ni kena sabar. Nah, nak sabar. Pasal kita tak ada kuasa tadi. Kalau kita anak itu boleh kita terjang. Nah, jadi orang kawan-kawan nak terjang tak boleh. Nah, nasihat asal nasihat pula. Minggu depan nasihat pula. Puas asal nasihat. Nah, berarti selagi tak puas nasihat. Nah. Sebab dia ngaji balik kadang-kadang jadi banyak dosa dia. Tak, ni boleh syirik pula dia. Saya tukang jahit pakaian. Gana hukum kalau saya ambil upah wak kecil seluar wanita hingga jadi ketat gelemak. Adakah saya turut berdosa sebab menggalakkan mereka pakai seluar yang dikecil hingga ketat? Harap Ustaz beri penjelasan. Baik. Dia kata dia tukang jahit, dia wak keluar awet. Ketak-ketak dia wak keluar tu. Orang puas makan. Sampai gelemak tu. Jawabnya hukumnya harus kita buat jahit seluar orang perempuan, ketat ke, dedah aurat ke, nampak pucat ke, puing ke. Syaratnya dia bukan nak tunjuk di depan orang yang haram lihat. Kalau nak pakai tu nak tunjuk pada orang laki-laki yang haram lihat, dan kita tahu dah tujuannya, maka haram kita bersekongkol dengan dia. Batu orang yang jual baju awet-awet hak jenis tanduk lengan tali saja tu, jaga-jaga sikit. Nak kena pesan. Bukan tak boleh jual. Jangan pakai tu beg luar baju tali ni. Tak apa dah. Dia pun dengar nak pakai juga. Tu hal dia. Ini pesan sikit. Kalau kita jual baju ni. Pasal baju tu boleh buat mungkar. Mana ambil pakai baju kita jual tu, dia pun pergi jalan luar. Kita sebahak sama. Baik kita pesan dia. Dia baju tali kan. Tadi kan dua baju tali saja ni. Tali ni. Nanti tali. Sini gitulah. Atas ni tali aja. Nariah ya soalan. Sini diikat macam tali kasut pun. Jadi tak payah mudah fikir. Tarik tali tu seru. Boleh ada. Rempik. Ada apa lalu. Haram. Baju pukat. Baju macam baju pukat. Macam naik badminton baju. Macam naik badminton melipat buka baju apa orang. Nampak dalam bulu taki apa ada belaka. Nak naik badminton. Hukumnya haram. Kalau kita tak ada dia nak pakai, nak pergi jalan, nak kita beli luar, kita penjual baju asal malam ni jual kat dia, haram. Pasal kita cari untung dalam perkara yang diangkar oleh agama. Mereka nak jual dia kat besar. Baju ni jangan pakai kat jalan, tak baik pakai rumah. Gitulah. Saya beli kereta melalui bank Islam hingga harga sebenar kereta itu RM70,000. Dan saya telah bayar balik sebanyak RM100,000. Adakah RM30,000 itu riba ataupun tidak? Saya sudah akad jual beli kereta itu dengan harga RM100,000 dengan pihak bank Islam. Tak jadilah riba lagu tu. Riba ni kita buat pinjam. Saya pinjamlah RM70,000 dan bayar balik lagi RM100,000. Tu riba. Ni bank tu beli dengan tuan kereta RM70,000. Lepas tu dah jadi milik bank, dijual kepada kita RM100,000. Kita pun beli. Saya belilah kereta ini dengan harga RM100,000 bayar angsuran. Tak haram kot ni. Atau apa dia jual beli angsuran, tak haram. Yang haramnya buat pinjaman. Pinjam 70 bayar 100. Pinjam 200 bayar 250. Itu riba.
kullu qardin yajuru naf'a fa huwa riba. Tiap-tiap pinjaman atau hutang yang menarik keuntungan daripada asal, maka itulah riba namanya. Ni dia beli dah kereta tu, milik dia. Dia jual kita 100,000. Kita pun akak, saya belilah harga kereta ini dengan harga 100,000, bayar ansuran umpamanya. Dekat mana pula riba? Tak ada riba. Nah. Adik saya nak kahwin. Lepas tu dia nak buat sanding. Saya tak bagi buat dengan mengatakan haram. Pasal dengar kuliah ustaz. Dia kata bukan nak buat tepung tawa. Nak bergambar saja, boleh ke tak? Tadi kata nak sanding, nak bergambar baik. Kalau nak bergambar saja tak haram. Yang haram ni ulama-ulama kata sanding buat pameran orang ramai tengok. Siap naik helikopter. Siap naik main apa. Nah, pamerkan kecantikan perempuan dengan alat make up semua, panggil orang mari tengok. Orang tukang tengok pula muka bak aku, muka bakmu. Lepas tu keluar pula kataan-kataan hok membodohkan. Nah, wi camai tu, mani tu, mucung tu, macam meseng. Nah, tu bodoh belaka. Haram tu. Tapi dia pakai lawa, dah laki bini nikah dah, nak buat kenangan, panggil orang pukul gambar, duduk dengan mak ayah ni atau duduk atas pelami. Bukan panggil orang yang batal semayang. Nah, hukumnya haruslah pada syarak. Nah, tapi jangan benda-benda buku gambar. Nah, sampai jadi bodoh doa lalu. Nerak tu hok puang nerak atau apa lelaki atas kaki. Jo gambar duk bawah kaki, bang ke bawah. Dak. Lelaki pula nerak tak puang, jo gambar nak naik atas gobok. Nah, macam-macam pasal penyung pula ni, tiung tekak, tiung pipi, tu jadi bahlul dah tu. Faham tak? Tunjuk orang ramai buku gambar. Dah pandu ke tukang ambil gambar ke gua ni. Dulu orang tiung tangan batal semayang. Nah, ni ikut dah pasal orang kafir, tiung depan tu imam. Tu imam pula dak nikah lagi, nitik terus dia. Faham tak? Jadi jangan menebel-nebel, ambil gambar, ambil camai dah. Duduk diam-diam je dah. Ambil lawa, tu mak pula ambil duduk. Ayah pula tutup cucu-cucu nak duduk belakang buat kenangan. Tak apa kan. Lepas tu siap gambar, dah suruh pasang di dinding jadi perhiasan kan, larang makan. Bola album kan. Orang nak bagi tengok tunjuk. Nah, ataupun simpan dalam komputer. Larang ni buat perhiasan dinding. Islam ni tak larang semua. Dia kontrol, tak boleh jadi babak. Nah, ini bukan sekat tu. Kalau tengok tu bodoh lagi, panggil orang kafir dulu masuk dalam bilik ambil gambar. Berapa orang Islam ada ukur gambar? Nah, Belambok ada orang Islam. Kafir kan? Sunat pun dok bekal anjing, bekal makan babi. Nah, orang kafir ni dia bukan jalan seorang. Setan riak cok duk atas belakang dia. Dia panggil dalam bilik ngatim pula, dak suai bilik tu. Nah, bagaimana cara nak buat kuat ingatan? Saya cepat tak ingat. Kalau baca ataupun hafal apa-apa. Saya tengok ustaz kuat ingatan, kuat sungguh aku. Tak, pula tahu lagi. Orang ramai macam kita ni kuat ingatan. Allah Rabbi, apa kuat ingatan kata kita. Nah, jadi ulang-ulang lah. Baca satu ayat, ulang. Tak perlu. Kalau kita nak hafal satu benda, kita tak perlu baca banyak. Kita baca satu baris hadis. Hadis tu kalau ada 4 baris, baca satu baris dah. Kita ulang pula. Boleh 15 kali, dia akan lekat. Separuh kalau jenis benak. Kalau orang yang jenis cerdik, 3 kali baca, dia lekat dia dalam ingatan. Petang karang dia hilang balik. Jadi malam karang ulang balik 5 kali. Esok 4 kali, lusa 3 kali, tulak 1 kali. Lepas tu sama-sama baca. Sekali baca. Lah. Kita dah kau ingatan, kita banyak dah lupa. Dulu banyak kau ingat. Sebenarnya dia ni banyak lupa. Sejak dia saing set-set ni. Dan awak ni kita kena capur belakang step pang pun kita kena kawan juga. Kaki rempit pun kena kawan. Nak dakwah dia. Kaki congek motor, set undertaker, set tu macam-macam set kita ada geng. Kawan belaka. Dah kawan belaka dia ada kesan kau. Tapi biarlah nak dakwah dia. Tarik dia. Bagaimana nak bagi keluar jemaah kita? Saya tengok kalau ada jamuan di masjid atau surau, jemaah yang keluar dulu berebut-rebut. Macam pelarian Somalia. Ada contohnya. Lepas tu berebut-berebut dah. Buat siap dengan pelarian Somalia. Lepas tu ambil nasi sikit, lauk banyak. Jemaah hak ke dia tinggal nasi je. Berdosa tak perbuatan tu.
Tegur sikit ustaz untuk kebaikan jemaah kita. Ni sama-sama dah tegur. Nah, bukan baru ni kita sebut sama-sama dah. Nah, jadi adab tu kita kena jaga. Kalau hak ramai dia makan, jangan ambil lauk banyak. Jadi komang sepanas. Nah, betul dah kalau apa kita susuk lauk tu lindung dengan tubuh kita buat bola lauk banyak betul kalau apa tapi bodoh kita. Nah, jadi kita ni masyarakat Islam ni masyarakat kasih sayang. Sahabat itu orang ni Allah kaya, orang ni dulu lah. Orang ni dulu lah. Dalam hati semua. Nah, bagi nak ubi orang lain dulu. Nah, sahabat ni akhirat dia dulu, dunia orang lain dulu. Nah, kita buat biarlah akhirat kita dulu. Dah, bak dunia orang lain dulu. Jadi bukanlah makan ambil sikit. Tengok ramai ambil sikit. Tengok ramai ambil sikit. Nah, kadang-kadang orang kedia tu nyanyi. Nak lepas pada makan surga tu, lepas pada semayang ada makan. Nah, belum ada semayang buat pengumuman. Lepas semayang ni kita ada sedikit jamuan nasi minyak. Nah, tengok sekali ramai semayang bak dia kurang dari itu. Nah, pada semayang isyak tinggal 10 orang semayang sunat. Takut dok dam dihunggar belakang. Dah anu nasi minyak Nah, pasal apa? Pasal nak makan punya pasal. Nasi minyak bukan kata ada jual di planet Mareh. Biasa je. Siapa tinggal mayat sunat. Nah, tu rugi. Tinggal 10 orang. Bukan surga ni cerita. Nah, tembur datang. Puluk raunya. Nah, pada semayang sunat, bak dia isyak. Puluk punya pasal. Nasi punya pasal. Beria rendah kali belakang potang. Pinggah. Tinggal 10 orang 15 orang. Hak kekal istiqamah semayang sunat. Hak kekal pun tak masuk dah. Tang ni dah ada aku tang. Ada. Jengkreng habis. Tandas rumah saya hanya ada satu. Di situlah mandi, situlah berak, situlah wuduk. Apakah tidak baik pada adab jika wuduk dalam tandas yang ada lubang najis, sedangkan itulah yang adanya? Baik. Bila kita tidak ada lagi tempat nak mananya bersiram dalam rumah, melainkan tandas yang ada tempat makuk tandas, maka kita bersihkan makuk tandas daripada najis baru ambil wuduk. Kan ada kan jenis bilik air sepik kan, situlah tandas, situlah bilik air. Takkan yang lagi turun luar tu pula. Nah, jadi situ tandas ada pula makuk jambang. Jadi jiru. Jangan biar ada najis. Kalau ada air kecil tu pang dulu. Supaya jadi bersih, kita ambil wuduk. Dalam ambil wuduk jangan baca zikir. Doa tu semua luar. Ambil wuduk tak ada masalah. Yang kata makruh ni tempat yang ada najis, kita sengaja diambil wuduk situ, makruh. Bukan haram. Tak. Tapi dah kalau tak ada tempat dah, inilah tandas, inilah tempat ambil wuduk. Maka kalau ada air kecil dalam makuk jambang, ada tahi-tahi anak ke situ, jiru dulu biar bersih, tak ambil wuduk. Supaya kita ambil wuduk tempat yang bersih. Haramkah seorang wanita berceramah agama pada khalayak ramai dan bercantik-cantik ketika itu? Seperti baru ini pernah saya lihat dalam hal ehwal perdana Islam, anjuran televisyen. Para hadirin ada yang laki-laki dan perempuan. Jawabnya tak boleh. Kita cenderung pada pendapat ulama-ulama mengatakan orang perempuan tak boleh ceramah bagi orang laki-laki. Nak ceramah tak ada arah dah baru perempuan menyampaikan agama. Macam zaman sahabat, isteri-isteri Rasulullah, Ummahatul Mukminin, bila Nabi wafat, dia orang ngajar agama. Pasal apa? Sahabat lain tak boleh ngajar sebab masalah haid. Sahabat lain tak tahu. Masalah haid ni isteri Nabi yang tahunya. Tu baru boleh. Lagi ada penceramah laki-laki dalam bab agama sekalipun, jangan pakai penceramah perempuan. Gunalah orang laki-laki. Tak kira lah foreign perdana ke, foreign perdana negeri ke, tak boleh. Apakah hukum sekiranya suami isteri hendak jimat tanpa surat benang pada tubuh? Jawabnya makruh. Bukan haram, makruh. Sunat bertutup. Apa hukum jika isteri melanggar taat suami jangan keluar rumah sekiranya suami bekerja di luar atas sebab ingin menghantar anak sakit di hospital? Jawabnya tidak berdosa. Suami kerja luar, kerja Kuala Lumpur 4-5 hari baru balik. Suami kata pada isteri dia, lagi abang tak balik, jangan keluar rumah. Tak benar. Maka haramlah perempuan itu keluar daripada rumah. Melainkan sebab-sebab yang tidak dapat dielokkan, tidak haram. Apa yang tak dapat dielokkan? Sakit, pergi berubat. Yang kedua, beli makanan, beras habis. Boleh keluar rumah, pergi kedai uci. Suami macam dah, keluar juga tak berdosa. Pasal apa? Nak makan. Mana ada suami hantar beras.
Yang ketiga, ada benda yang tidak baik dalam rumah, ular sawa ke, anak honda ke masuk, takkan nak duduk dalam tu. Bomba kata mari ada beg. Tak boleh laki kata tak boleh duduk. Mampu mu dalam tu. Faham? Tu kecemasan. Rumah terbakar, tak nak utuh. Hak lain tak boleh. Makan pulut dan sebagainya, hak benda-benda biasa tak boleh. Ni nak pergi berubat anak sakit, tak berdosa. Keberkatan dan kebahagiaan rumah tangga dikatakan ada di bawah restu ibu bapa. Namun bagaimana pula jika sekiranya ibu bapa tidak mahu merestui pernikahan anaknya atas alasan yang tidak dapat diterima? Adakah derhaka sekiranya si anak tetap berkahwin tanpa persetujuan daripada keluarga baik? Bila nak berkahwin, ibu bapa tak kenal. Ibu bapa nak suruh kahwin dengan perempuan lain. Baik, kalaulah ibu bapa tu suruh kahwin dengan, suruh buat benda yang tidak baik, padahal benda yang nak buat ni benda yang baik pada agama, tak apa dia tak turut ibu bapa dia. Tapi tak turut tu dengan cara berbudi pekerti. Tapi kalau ibu bapanya maknanya tak boleh pilihan tu, dia nak pilihan lain, kedua-dua ni adalah baik maka jumhur ulama berkata hendaklah ditaati perintah ibu bapa. Kerana daripada mereka lah kita asal. Batu kita ni kadang-kadang lupa ibu bapa. Dia susah lama mana. Tapi kita baru kenal seorang perempuan, baru 2 minggu, baru 2 bulan, sampai buang ibu bapa. Ibu bapa bila kita 20 tahun. Kita kenal perempuan, kenal lelaki baru 2 bulan. Teruk ibu bapa. Tu maknanya tiap resnya. Matalah kalau lama-lama kata, kalau bercanggah pilihan, dua-dua ni boleh belaka. Pada agama, maka kena taat hak ibu bapa juga. Setelah kita pujuk dia tak mau ikut juga kita, membawa kepada marah dan sebagainya, maka jaga juga hati ibu bapa, ambil restu dia. Tapi kalau pilihan ibu bapa ni benda yang memudaratkan pada kita, tak apa kita tolak. Tapi dengan adab yang baik. Ada gitu. Soalan seterusnya. Saya duduk belakang orang yang semayang sunat. Ketika dia sujud, saya nampak bahagian atas daripada lutut, iaitu paha. Adakah semayangnya itu sah? Bila sujud, dia gitar ke bawah itu. Nampaknya hujung paha itu. Jawabnya, bimaaf pada syarak, kata setengah ulama fiqh. Bapa suruh muitan. Apakah sunat membasuh leher ketika wuduk? Jawabnya tidak sunat. Menurut pandangan, pendapat yang muktamad. Walaupun kita basuh leher itu tak salah. Kerana ada pendapat yang mengatakan sunat. Tapi pendapat yang kuat, yang bersumberkan hadis-hadis yang diperpegangi dengan hadis tersebut, maka tak sunat basuh leher. Basuh leher ni hanyalah dalam ghurrah. Iaitu ketika kita membasuh muka, basuhlah sapa kepada bawah muka ni. Cukup dengan tu. Dia panggil ghurrah. Basuh ambil lebih. Ni muka ni fardu ni, fardu rukun wudu. Masa basuh muka, ghurrah. Ghurrah ni ambil lebih. Ghurrah ni kalau kau atas, sapa ke atas hubung ni. Kau bawah, sapa ke bawah leher. Sapa ke bawah. Kalau sapu tekak gini, tidak sunat mengikut pandangan yang pendapat yang muktamad. Tapi setengah ulama kata sunat. Tapi dia bukan daripada hadis yang sahih. Siapa yang nak beramal, jangan iktikad dia adalah daripada sunnah Nabi SAW. Bolehkah daging korban disimpan dalam peti selama 20 hari? Buat jamuan makan sambil menderma di masjid. Kita kan bodoh. Daging korban dulu hanya boleh simpan 3 hari. Tak boleh lebih pada 3 hari. Lepas tu Nabi pun dapat wahyu membenarkan lebih pada 3 hari. Bukan 20 hari sekarang. 20 tahun pun boleh simpan. Tu nisbah simpan. Jadi 20 tahun pun boleh simpan, 200 tahun pun boleh simpan. Munawak kering. Tak ada masalah. Tu bak simpan. Yang kedua, munawak maknanya jamuan. Baik, kalau kesemua bahagian korban tu dibuat jamuan, maka korban itu tidak sah. Kerana daging korban wajib diberi kepada orang miskin dalam keadaan metah. Kalau tak ada beri kepada orang miskin dalam keadaan metah, sekiranya buat jamu belaka, masuk belaka, tak sah korban. Melainkan hak bagi orang miskin, di atas dah bagian hak metah, bagian hak dia ni 5 kilo, dibuat jamu surah. Masuk. Hak tu harus pada syarak. Nampak tak? Faham tu? Apa hukum beli barangan bandel, kasut, baju dan seluar yang kita tak tahu siapa pemilik sebelum ini? Dia balik kepada uruh. Uruh ni biasanya bandel daripada derma-derma orang. Derma-derma yang berlebihan terlampau banyak, tak ada nak uruh dan sebagainya, dijual. Duit tu nya dapat untuk kegunaan. Maknanya
Perak-perak tertentu lah, seperti untuk derma dan sebagainya. Biasanya dia nak derma kain, nak derma baju terus kepada penerima. Di negara-negara ketiga, negara-negara miskin, di Afrika, di Amerika Selatan. Tapi dah banyak sangat, dia buat gini, jual benda tu, ambil duit, beri balik duit umpamanya. Setengahnya dia bahang gitu, setengahnya sapa duit tu balik kepada penerima. Jadi uruhnya daripada derma orang ramai. Sebab di Jepun, biasanya orang Jepun mereka banyak buat buat ni, fan, buat tabung putih ni, baju-baju ni. Jadi siapa kita beli. Jadi pada uruhnya bukan baju curi lah. Walaupun setengah selah dua hak curi, dia balik pada hak ghalib. Hukum ghalib ni hak derma, untuk derma, jadi kita beli tak ada masalah. Cuma jangan jual hak ada lambang salib, tulisan persatuan gereja dan sebagainya, logo Arok, syarikat Arok. Tu hak tukang jual bandar tanggung dosa dia. Dijual. Banyak dia tengok gatu aja orang baju Johnny Walker tulis atas belakang. Nampak? Johnny Walker ni maknanya Arok, whisky. Minum air kecing syaitan. Jadi hak tukang jual boleh dosa kok. Lambang gereja, persatuan gereja Minnesota, Amerika umpamanya, tak tahu kala kita ingat ke candak sutong. Tak tahu kala. Jual tanggung dosa. Tu kita kena ari sikit pasal benda-benda baju gambar lagu tu. Atau lambang-lambang salib, macam baju jersey Liverpool, lambang Kasbert tu haram. Jersey Brazil lambang salib. Kebanyakan kelab Brazil menggunakan lambang salib sebagai logo tim. Hukumnya haram pakai. Kalau tak ada lambang salib harus pakai. Begitu juga setengah-setengah kelab Itali. Itali juga banyak lambang salib. Kena perhati dulu. Minat-minat lah. Jangan sampai jersey lambang salib, duduk dada atas belakang. Bodoh saja kita. Soalan seterusnya, kalau darah keluar tak sampai 24 jam, tidak dikira darah haid. Bagaimana pula dengan darah nifas? Dia kata kalau darah haid tak sampai 24 jam, keluar 2 jam, 3 jam, tak sampai sehari semalam, itu bukan haid. Dan kalau nifas ini tidaklah sebagaimana haid. Kerana nifas ini setitik pun dikira nifas juga. Tidak dikira dengan jam ataupun hari. Sekurang-kurang nifas 2-3 titik atau sedikit darah. Selama-lama nifas 60 hari. Soalan kedua, ibu saya mewasiatkan barang kemas untuk upah haji dan ibadat kurban. Ibu dia wasiat. Jadi barang kemas ni nak buat upah haji dengan ibadat kurban. Manakala barang kemas yang selebihnya untuk anak perempuan. Untuk pengetahuan Ustaz, saya mempunyai seorang abang yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada ibu saya dan meninggalkan beberapa orang anak laki-laki. Bagaimana dengan kedudukan wasiat ini? Ada 3 masalah sini. Yang pertamanya, dia wasiat barang kemas untuk buat upah haji dan ibadat korban. Masalah yang keduanya, dia wasiat barang kemas hak lain tu untuk anak perempuan. Yang ketiganya, abang anak si mati ni mati dulu pada mayat. Buatnya kira. 3 masalah ada sini. Yang pertama, dia wasiatkan, katakanlah gini, kalau mak mati bila-bila barang kemas mak ni, hak ni katakan 20,000 ni, katakan 20,000 lah nilai. Buat korban dan buat upah haji mak. Baik. Gini. Bila mak tu mati, maka barang kemas hak dia pesan tadi sampai berapa persen daripada kesemua harta dia. Kita kena kira dulu. Kalau lebih daripada 1/3 tak sah. Mereka persetujuan waris. Maknanya kena ada baki daripada hak dia dak wasiat tu lebih daripada 2/3 baki. Jadi kalau dia wasiat dari 20,000 saja, lepas tu ada lagi fikir lain, harta lain 50,000. Maknanya tak apa. 60,000, 20, 40, 50,000 tak apa. Lebih pada 2/3. Baik, selesai tu semasalah. Masalah yang kedua, dia kata barang kemas hak lain hak baki ni wasiatkan anak perempuan. Hak tu tak sah. Haram, tak sah pada syarak. Kerana anak perempuan makan saka, tak sah wasiat. Kena bagi juga anak lelaki. Mana-mana orang bila mati mak, barang kemas ambil anak puan belaka, hukumnya haram. Wajib kena pulang balik. Sebab harta mati tak boleh wasiat kepada waris. Faham? Tu bid'ah tu.
Dia bagi piti orang lelaki yang boleh attack, puan boleh attack, bagi barang kemas, orang puan saja dah. Dia main gitu. Tu haram. Balik walaupun anak dia tak boleh juga. Barang kemas ni wajib bagi mengikut faraid. Nak wasiat tak boleh pasal anakmu makan saka. Orang yang makan saka kita seperti anak, tak sah kita wasiat kepada dia. Faham? La wasiyata lil warisi, Nabi kata tiada boleh wasiat kepada waris. Nak wasiat orang tak akan saka. Barang kemas ni we ke mak dara hamba lah. Nampak? Hak kaum ibu tu. Umpamanya. Ataupun we ke sepupu hamba lah. Sepupu akan saka tak? Tak lah. Ni barang ni gelar dua orang ni we ke sepupu hamba lah. Kalau mak mati, tu baru boleh wasiat. Pasal sepupu bukan makan saka. Anak perempuan makan dah saka, tak boleh wasiat. Faham ni? Yang ketiganya dia kata patut seorang daripada anak si mati dulu daripada mayat. Tak lah tu bagian. Dia dapat saka ni, kita ni mak kita mati dulu. Mak kita mati baru kita dapat saka. Mak kita. Tapi kalau kita mati dulu, anak kita tidak makanlah saka mak kita. Faham lagi? Yang dapat anak mak kita masih hidup je lah. Tidak faham? Orang yang mati dulu daripada tuan kita tak akan saka. Dia gitu. Soalan yang ke second lah. Boleh tak 7 bahagian daging korban ambil sikit-sikit daripada setiap bahagian untuk jadikan satu bahagian yang lain, yang menjadikan kesemuanya 8 bahagian, dan dengan persetujuan semua ahli korban? Bahagian tersebut akan diberikan kepada pekerja yang menguruskan korban. Jawabnya haram. Khabar tak mau dah. Tak boleh. Yang bolehnya lepas dapat 7 orang milik belaka bahagian masing-masing, kemudian tengok ada orang tukang lapor mari, beri attack ke dia pasal dia mari macam orang lain. Bukan kerana dia mari buat kerja, kerana dia hadir saja. Jadi kalau orang lain suku kela, dia suku kela juga kerana dia hadir. Kerana dia mari tolong lapor, kita beri attack ke dia, jadi upah. Hukumnya haram. Lepas tu mana kebajikan dia? Sayyidina Ali kata dah, wa nahnu nu'ti min indina, kita upah suku harta lain. Bukan suruh saja. Seorang gadis telah membawa tunang tinggal bermalam di rumah keluarganya selama beberapa hari dengan persetujuan kedua ibu bapa gadis tersebut. Selama tunangnya tinggal di rumah, gadis tersebut tidak menutup aurat. Apa hukumnya? Dan bagaimanakah cara yang perlu diambil oleh orang kampung untuk pengetahuan ada usaha untuk menegur pasangan tersebut dan kedua ibu bapanya? Tetapi ada yang mengatakan tak perlu ditegur kerana pasangan tersebut telah mendapat restu dan persetujuan kedua ibu bapa gadis tersebut. Baik, hak ni telah menjadi satu fenomena baru dalam masyarakat Melayu kita, iaitu ikut pesen orang putih yang tidak pun berkahwin, mari duduk serumah tidur bermalam dan sebagainya. Makin menular di dalam masyarakat Melayu yang jahil tuki ni. Itulah. Kita tengoklah maknanya kehakisan hukum syarak sebenarnya menyerang masyarakat Melayu ni daripada segenap penjuru. Dari segi pakaian, dari segi akhlak, semua akan ikut ahli kitab belaka. Akhirnya akan ikut ahli kitab Yahudi Nasara. In kuntum ya allazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, kalian mula ikut pesen orang ahli kitab ni, Nasara ataupun Yahudi ni pesen ni. Nasara Yahudi ni pesen kesana kemari bergendong motosikal tak payah nikah. Nasara ni pesen dengan awak balik rumah, puang balik rumah, lepas tu balik datang pula mak tak kata apa, tak ada hal. Mak restu. Mak tu macam Nasara dah. Jadi nak buat lagu mana? Ada orang tidak boleh, kita tak boleh marah pasal mak ayah tidak marah. Jawabnya, kalau mak ayah restu pun hukumnya tetap haram dan kena laknat. Melainkan mari jalan biasa. Mak ayah ada teman mahram dan sebagainya. Tu lain. Jalan raya mak ayah ada, tu lain. Ni mari bermalam pula, puang pula, berkembang gantung depan mak datang. Mak pula lagi jalan orang pula duduk dua orang walak-walak dah. Sang pula. Apa kat ni? Bakar natu-natu ni. Bukan bakar bangkai. Tak boleh awak lagu tu. Segala kita membuka peluang. Walaupun bukanlah itu sebab masuk neraka, mari duduk rumah tu, tapi dia boleh menyebabkan rosak. Peluang terbuka. Jadi mak mari tidur rumah, puang malam-malam rasa gua ni.
Nah, sedap tak? Tak boleh. Buat rock tu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi